Assalamualaikum, kami dari kumpulan 2 akan menerangkan sedikit sebanyak kandungan poster kami mengenai tokoh Ibnu Battuta berdasarkan biografi beliau, 3 karya utama, latar belakang, sumbangan dan kepentingan sumbangan beliau kepada masyarakat Malaysia. Biografi. Nama penuh beliau ialah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Abdullah Al-Lawati Al-Tanji atau lebih dikenali sebagai Ibnu Battuta. Asal-usul, beliau dilahirkan di Tanjir Maghribi. Beliau seorang Muslim dari puak Sunni, iaitu golongan Muslim yang paling ramai di dunia atau lebih dikenali sebagai nama Ahli Sunnah wal Jamaah. Ibnu Battuta dibesarkan dalam keluarga Islam yang taat beragama dan beliau dilahirkan dalam sebuah keluarga sarjana ahli hukum Islam Tanjir Maghribi. Beliau dilahirkan pada 25 Februari 1304 Masihi bersamaan 17 Rejab 703 Hijrah di Tanjir Maghribi sewaktu di bawah kekuasaan dinasti Marinid. Dan beliau meninggal pada tahun 1377 Masihi di Morocco, lahir dan juga meninggal di tempat yang sama selepas mengembara. 3 karya utama ialah: pertama, Rihlah Ibnu Battuta, diterbitkan pada tahun 1853 sehingga 1858. Karya ini menceritakan tentang seorang pengembara iaitu Ibnu Battuta yang memulakan perjalanan beliau dari Tanjir iaitu kota kelahiran beliau. Beliau memulakan pengembaraan pada asalnya untuk menunaikan haji di Mekah, tetapi beliau tidak kembali ke Maghribi selama 30 tahun dan beliau melintasi lebih daripada 40 negara seperti Volga, China dan Tanzania. Beliau telah mengelilingi bumi dan merentasi berbagai-bagai dinasti. Hasil daripada pengembaraan tersebut, terdapat pelbagai pengajaran serta pengalaman yang beliau perolehi dengan sangat teliti. Karya seterusnya ialah The Travels of Ibnu Battuta to India, the Spice Island and China yang diterbitkan pada tahun 2018. Karya ini menceritakan bahawa Ibnu Battuta adalah pengembara Arab yang paling terkenal dalam sejarah dunia. Selama 30 tahun, beliau telah mengunjungi sebahagian besar dunia Islam dan juga banyak negara bukan Islam. Setelah perjalanannya, beliau telah menghasilkan sebuah laporan yang bertajuk A Gift to Those Who Contemplate the Wonders of the Cities and the Marvels of Travelling yang hanya dikenal sebagai Rihlah dalam bahasa Arab. Dokumen ini memberikan laporan langsung mengenai globalisasi yang baru lahir yang dibawa oleh penyebaran Islam dan hubungan antara dunia Barat dan India serta China pada abad ke-14. Karya yang terakhir ialah The Travels of Ibnu Battuta in the Near East, Asia and Africa yang mana diterbitkan pada tahun 2004. Karya ini menjelaskan bahawa Ibnu Battuta meninggalkan tanah airnya di Tanjir lalu mengembara ke Afrika Timur, Byzantium, Iraq, Rusia Selatan, India, Ceylon dan China. Apabila beliau kembali ke tanah airnya, beliau bukan sahaja mempunyai kisah yang realistik tentang pengembaraan beliau, malah beliau juga mampu menerangkan secara terperinci mengenai kegiatan maritim Muslim di Timur Tengah, Timur Jauh, elemen seni binai asing yang menarik dan juga pertanian aktiviti pelbagai budaya. Latar belakang keluarga, tahap pendidikan dan bidang kepakaran Ibnu Battuta. Ibnu Battuta dilahirkan dalam keturunan Berberdan dan berasal dari Tanjir. Mereka merupakan nomad yang menaiki kuda dan unta untuk mengembara di padang pasir. Mereka berpindah randah dan tinggal di dalam kemah serta berdagang. Bapa Ibnu Battuta kemudiannya menetap di Tanjir dan menjadi salah seorang sarjana Islam di sana. Beberapa ahli keluarga Ibnu Battuta, termasuk bapa dan datuknya, menjadi kadi dan ulama yang mahir dalam hal-hal keagamaan. Ibnu Battuta pernah dilantik sebagai ketua kadi semasa beliau berada di Maldives dan telah berkahwin dengan salah seorang kerabat diraja di sana. Beliau pernah bertunang, berkahwin dan berpisah dengan isteri-isteri beliau beberapa kali dan dikurniakan beberapa orang cahaya mata. Di dalam karya beliau yang bertajuk Rihlah,
beliau tidak banyak menceritakan perihal kehidupan keluarga beliau. Sejak kecil lagi, beliau telah didedahkan dengan ilmu agama Islam di kampungnya. Beliau telah melanjutkan pelajaran beliau dalam mazhab Maliki dalam bidang Syariah. Ibnu Battuta juga melanjutkan pelajaran di Mesir, Hijaz dan di Syria di bawah didikan ulama-ulama terkenal di sana. Beliau mempelajari banyak cabang ilmu sepanjang pengembaraan beliau seperti bahasa Arab, Turki, Parsi dan dalam bidang kesusastraan. Ibnu Battuta sering dikaitkan dengan ilmu dalam bidang pelayaran dan dianggap sebagai salah seorang ahli geografi disebabkan pengalaman beliau semasa mengembara ke banyak negeri termasuk China dan Sumatera. Beliau juga adalah seorang ilmuwan dalam bidang keagamaan dan telah dilantik sebagai kadi di beberapa negeri yang telah dilawati beliau, termasuk di negeri beliau sendiri oleh kerana pengetahuan ilmu agama beliau yang mendalam dalam mazhab Maliki. Selain itu, beliau digelar sebagai ilmuwan dalam bidang bahasa dan kesusastraan kerana kemahirannya bertutur dengan fasih dalam bahasa Parsi, Turki dan Arab. Antara sumbangan Ibnu Battuta ialah dalam bidang pelayaran dan geografi. Seorang profesor iaitu Profesor H.A.R. Gibb menterjemah buku Al-Rihlah kepada The Travels of Ibnu Battuta. Catatan pelayaran beliau telah menjadi rujukan di seluruh dunia. Para orientalis barat pula memberi nama gelaran kepada Ibnu Battuta dengan gelaran The Prince of Muslim Travellers yang meletakkannya sebaris dengan nama pengembara terkemuka di dunia seperti Marco Polo. Seterusnya, catatan beliau telah menjadi sumber rujukan ilmuwan yang berikutnya. Sumbangan beliau telah mencorakkan perkembangan intelektual sejagat. Beliau ialah seorang tokoh pengembara dan sejarawan Islam terkenal pada abad pertengahan di kalangan masyarakat antarabangsa. Hasil pelayaran beliau banyak memberikan pendedahan kepada masyarakat dunia dalam pelbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, agama dan kebudayaan. Sebagai contoh, kepentingan karya Al-Rihlah yang telah mendapat perhatian dan menjadi rujukan oleh sarjana sejarah di seluruh dunia. Tambahan lagi dari segi sosiologi dan antropologi, dalam Al-Rihlah, Ibnu Battuta memperincikan setiap budaya serta kehidupan masyarakat di setiap negara. Contohnya, Ibnu Battuta kagum akan kota Konstantinopel, iaitu bandar besar yang dilengkapi dengan pasar, jalan raya dan yang diperbuat daripada batu. Selain itu, beliau memberi dorongan untuk mengembara kepada orang Islam dan orang Barat. Kejayaan pengembaraan Ibnu Battuta menjadi dorongan dan ikutan pengembara Islam dan Barat. Catatan beliau menjadi sumber panduan kepada pelayar Eropah yang berusaha mencari jalan ke timur pada abad ke-15 dan 16 Masihi seperti Vasco da Gama. Bukan itu sahaja, malah beliau juga memperluas tamadun Islam. Hal ini kerana sifat kepribadiannya iaitu beliau seorang yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, rajin dan mempunyai sifat kepimpinan yang tinggi. Sumbangan Ibnu Battuta kepada masyarakat Malaysia ialah ilmu geografi. Ibnu Battuta berjaya mengembara hampir ke semua negara Islam termasuk Mesir, Syria, India, China, Kepulauan Nusantara dan juga Konstantinopel. Catatannya tentang negeri-negeri tersebut telah mendalami pengetahuan geografi tempat-tempat itu. Beliau juga telah mengembara sejauh 75,000 batu di antara tahun 1325 hingga tahun 1353 Masihi. Catatan-catatan Ibnu Battuta melalui Ibnu Juzai menyumbang kepada perkembangan ilmu geografi dan dapat dimanfaatkan oleh rakyat Malaysia pada hari ini. Yang kedua, sumber rujukan sejarah. Ibnu Battuta meninggalkan catatan sejarah, perjalanan dan pengembaraan dalam karya agungnya, iaitu Al-Rihlah yang dihasilkan atas permintaan Sultan Maghribi, iaitu Sultan Abi Inan Al-Marini. Catatan Al-Rihlah Ibnu Battuta merakapkan sejarah dari segi kehidupan bangsa-bangsa abad ke-14 Masihi, seperti agama, sosial, budaya dan politik terutamanya bagi zaman pertengahan, iaitu negara yang dilawati termasuk negeri-negeri Afrika, China, India dan Asia Tenggara. Yang ketiga, bukti kewujudan sejarah Islam di alam Melayu. Berdasarkan Al-Rihlah Ibnu Battuta pada bab ke-18 dan ke-20,
Catatan berkenaan alam Melayu, khususnya Kerajaan Samudra Pasai, dapat dilihat di mana catatan tersebut dibuat sewaktu persinggahan pertama beliau ke Samudra Pasai yang dihantar oleh Sultan Muhammad Tughlaq dari Kesultanan Delhi, iaitu India, sebelum berlayar ke Tanah Besar, China dan juga sewaktu persinggahan kali kedua di Samudra Pasai sebelum beliau berlayar pulang ke Maghribi. Menurut Ibnu Battuta, Kerajaan Samudra Pasai di bawah pemerintahan Sultan Al-Malik Al-Zahir sewaktu itu berpegang kepada mazhab Syafi'i. Yang keempat, membuktikan akhlak asas pembentukan jati diri masyarakat. Di sepanjang pengembaraan, Ibnu Battuta telah berinteraksi dengan beberapa pemimpin negara. Ketinggian akhlak, kewibawaan dan mahir berdiplomasi menyebabkan beliau mudah dipercayai apabila memerlukan bantuan untuk meneruskan pengembaraannya. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan politik dan diplomasi. Sepanjang pengembaraannya, beliau telah berjumpa dengan pelbagai orang penting dalam pentadbiran atau pemerintahan sebuah negara atau negeri seperti sultan, menteri, pegawai dan sebagainya. Kepribadian, akhlak terpuji, berwibawa, serta pengetahuan yang mendalam dalam ilmu agama dan pandai berdiplomasi menyebabkan beliau mudah dipercayai apabila memerlukan bantuan untuk menyambung pengembaraannya. Hal ini boleh dicontohi pemimpin-pemimpin di Malaysia pada hari ini dalam mengukuhkan lagi silaturahim negara kita dan negara-negara di peringkat antarabangsa agar mudah untuk kita berdiplomasi dengan pihak luar demi kemajuan negara.